Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua pelajar tingkatan 3 Baihaqi bagi sesi tahun 2021. Okey, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali secara PDPR, okey, secara atas talian. Okey, so tahun ini merupakan tahun kamu yang ketiga di Mahat Johor, di mana insya-Allah jika tiada halangan yang akan datang pada kita, okey, kemungkinan kamu akan menduduki peperiksaan PT3 lah pada tahun ini. So saya mengharapkan persediaan yang lebih awal lah daripada semua pelajar, baik di rumah maupun nanti bila sampai ke sekolah kemudian harinya, insya-Allah. Alright. So untuk makluman kamu, saya telah pun sertakan dalam kita punya Google Classroom folder tu buku teks sains tingkatan 3, okay, secara versi digital. So kamu boleh download dan boleh rujuk lah pada buku teks tersebut. Alright. So untuk tingkatan 3 ini, okay, kita ada 10 bab yang perlu kita cover. Dan untuk hari ini kita akan tengok kepada bab 1, iaitu bab rangsangan dan juga gerak balas. Alright. So pada hari ini, okay, saya hanya akan menentu topik tentang sistem saraf manusia. Okey, 1.1, di mana pada hari ini kita akan memerihalkan sedikit berkenaan dengan struktur dan juga fungsi sistem saraf manusia. Dan pada masa yang sama juga kita akan melihatlah, okey, urutan-urutan impuls dalam tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawalan manusia. Dan akhir sekali kita akan mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Right? So sambil mendengar penerangan video saya ini juga, saya menggalakkan anda untuk rujuk kepada buku teks anda ataupun boleh rujuk kepada PowerPoint yang telah pun saya sertakan bersamalah bagi kelas pada hari ini. Okey. So, sistem saraf manusia. So, masa kamu tingkatan 1, kamu telah pun mempelajari tentang sistem yang berada dalam tubuh badan kita yang membentuk manusia. Okay, kita ada sistem endokrin, kita ada sistem pembiakan, kita ada sistem sistem peredaran darah, sistem rangka atau muskuloskeletal, sistem pencernaan, sistem respirasi, dan antara yang lain ialah sistem saraf. Okay. So, sistem saraf manusia sangat penting. Sebab apa? Sebab inilah sistem yang mengawal segala tindakan terkawal maupun tindakan luar kawalan kita. Okay? Dan sistem saraf manusia juga mengawal pemikiran kita, mengawal kita punya tingkah laku ataupun kita punya behavior, dan lain lagi panca indera kita semua. So sangat penting, okay, untuk kita tahu sedikit berkenaan sistem saraf manusia. Alright. So segala pergerakan kita, okay, baik kita menulis, okay, baik kita berlari, baik kita berjalan, bercakap, membaca buku, okay, baik kita terpijak paku, kita terus berkata ouch gitu kan. Alright. So ini semua dikawal oleh tindakan daripada sistem saraf manusia. Okay. So sistem saraf manusia daripada segi strukturnya, okay, kita ada dua jenis. Okay, ada dua pembahagiannya. So kita ada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Okay. So sistem saraf pusat ini melibatkan dua struktur, iaitu otak dan juga saraf tunjang yang bersambung daripada otak ke bawah melalui tulang belakang kita. Alright. So ini adalah sistem saraf pusat, okay, central nervous system. Okay, otak dan juga saraf tunjang. Manakala untuk sistem saraf periferi, okay, sistem saraf periferi ini ada dua pecahan, iaitu sistem saraf kranium dan juga sistem saraf spinal. Okey. So sistem saraf kranium ini ada lebih kurang 12 pasang. Okey, ada 12 pasang sistem saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan juga beberapa organ dalaman yang lain. Okey, berarti kat sini saraf kranium ini dia lebih kepada mensupply ataupun dia akan berada di kita punya sekitar kranium kita ataupun kita punya tengkorak, wajah, muka dan sebagainya. Okay. Manakala saraf spinal adalah saraf yang keluar daripada saraf tunjang. Okay. So saraf spinal ialah saraf yang keluar daripada saraf tunjang. Ada lebih kurang 31 pasang saraf spinal yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot, rangka dan bahagian-bahagian badan yang jauh. Okay. Sebab periferi bererti dia jauh, peripheral. Alright. So inilah struktur kepada sistem saraf manusia. Okay, saya ulang balik, ada dua bahagian. Sistem saraf pusat yang melibatkan otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi yang melibatkan saraf kranium 12 pasang dan juga 31 pasang saraf spinal. Alright. So apakah fungsi? Okay, fungsi sistem saraf manusia.
Okey, ada beberapa fungsi. Okey, yang paling utama ialah sistem saraf manusia ini penting untuk mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Okey, so bila kita melibatkan koordinasi badan kita, okey, dia akan melibatkan sistem saraf manusia. Okey, contohnya bila kita menerima sesuatu rangsangan, okey, ataupun sesuatu, let's say lah, macam kita menyentuh sesuatu, okey, ataupun mungkin terpijak paku dan sebagainya, itu dipanggil sebagai rangsangan. Okey, rangsangan ini kita akan interpretkan, okey, otak kita akan interpretkan dan menghasilkan gerak balas. Itu ialah koordinasi badan. So, fungsi sistem saraf dalam mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan kita ini, pertama ialah dia akan mengesan rangsangan, okey. Yang kedua, dia akan menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Okey, so setiap rangsangan yang diterima dari kita punya organ panca indera kita akan diterima oleh reseptor, dan reseptor ini dia akan menukarkan rangsangan tersebut dalam bentuk maklumat yang dipanggil sebagai impuls. Impuls ini ialah tenaga elektrik yang dijana oleh reseptor untuk menghantar maklumat tersebut ke sistem saraf manusia. Alright. So, yang ketiga ialah untuk mentafsir impuls. Okey, ini lebih kepada bahagian otak, sistem saraf pusat. Otak ni dia lebih kepada penafsiran. Okey, penafsiran impuls yang diterima daripada sistem saraf periferi. Alright. Dan yang keempat, menghasilkan gerak balas yang sesuai. So, selepas dah diterima, okey, rangsangan daripada luar ditukarkan kepada bentuk impuls, akan dihantar pergi ke otak untuk ditafsirkan oleh otak, dan otak akan menghantar semula impuls, okey, untuk apa? Untuk dihantar balik ke organ-organ organ-organ tindak balas seperti otot untuk menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan yang diterima. So, inilah antara fungsi sistem saraf manusia lah, okey, untuk mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan. Alright. Dan bila kita berkata atau bercakap mengenai tindakan manusia ini, ada dua jenis. Okey, tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okey, so bila saya katakan tindakan terkawal, ini adalah tindakan yang kita boleh kontrol, yang kita boleh kawal, kita sedar. Okey, tindakan yang kita sedar kita buat, itulah tindakan kawal. Contohnya seperti apa? Membaca buku, okey, berlari, menulis, menari, okey. Ini semua adalah contoh-contoh tindakan terkawal manusia. Dan kalau kamu rujuk pada muka surat 6 buku teks kamu itu, ada kat situ pada darjah 1.3 urutan ataupun aliran impuls bagi tindakan terkawal, di mana first kali dia adalah menerima rangsangan. So, ada rangsangan. Okey, contohnya dalam contoh ini dia bagi bunyi telefon. Okey, telefon berdering, kring kring. Okey, so apa yang berlaku ialah telinga kita akan menerima maklumat tersebut. Dia akan menerima rangsangan daripada bunyi tersebut. Dan bunyi ini dia akan diterima oleh reseptor yang terdapat dalam telinga kita untuk ditukarkan kepada bentuk impuls. Okey. So, apa yang kita nampak di sini, rangsangan ini dia akan diterima oleh sesuatu yang dipanggil sebagai reseptor, ataupun nama besar dia efektor, A-F-E-K-T-O-R. Okey. So, rangsangan ini akan diterima oleh efektor dalam bentuk reseptor. Okey, dan apa yang berlaku ialah efektor ini dia akan menukarkan rangsangan tersebut kepada bentuk impuls, dan impuls ini dia akan dihantar ke otak. So, otak akan terima dan otak akan menaksirkan impuls tersebut. Kemudian otak akan menghasilkan impuls tindak balas dan akan dihantar semula ke efektor, ke E-F-E-K-T-O-R, efektor. Mana efektor ini adalah organ yang memberikan gerak balas hasil daripada rangsangan yang diterima. So, efektor ialah organ yang akan menghasilkan gerak balas yang bersesuaian dengan rangsangan yang diterima. Paling common ialah otot, okey, ataupun kelenjar. Okay, so ini adalah contoh-contoh efektor. Dan bila sampai pada efektor ini dia akan terus menerima impuls pada otak tadi dan dia akan menghasilkan gerak balas. Contohnya bila kita dengar telefon berbunyi, kita akan apa? Otot tangan kita akan bergerak dan dia akan ambil telefon tersebut dan dia akan tekan on dan dia akan hello. Okey. Itulah orang kata tindakan terkawal daripada rangsangan diterima oleh efektor ataupun reseptor, menghasilkan impuls. Impuls itu pergi kepada otak untuk ditafsirkan. Otak menghantar semula impuls yang baru, iaitu maklumat yang baru, pergi ke organ efektor untuk menghasilkan gerak balas. Okay, inilah tindakan terkawal manusia. Alright.
Manakala tindakan luar kawalan, okey, so tindakan luar kawalan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa kita sedar secara amnya. Okey, so ini adalah tindakan luar kawalan. Okey, kita tak boleh kontrol tindakan ini secara sedar sebab tindakan ini berlaku tanpa kita sedar. Alright, so tindakan luar kawalan ini dia ada dua pembahagian, so kena bezakan betul-betul. Yang pertama ialah tindakan luar kawalan yang dikawal oleh satu kawasan di otak bernama medulla oblongata. Okey, so otak kita tu, okey, ada tiga bahagian utama. Yang paling besar ialah cerebrum, cerebrum, cerebrum. Yang kedua kita ada cerebellum. Okey, bahagian belakang otak tu yang macam bentuknya seperti ada garis-garis tu, itulah cerebellum. Okey, dan yang ketiga di depan cerebellum adalah medulla oblongata. Okey, so kalau kita tengok pada struktur otak kita, cerebrum dia mengawal tindakan terkawal manusia. Okey, manakala medulla oblongata dia mengawal tindakan luar kawalan manusia. Okey, tapi untuk konteks tindakan luar kawalan manusia secara amnya ada dua pembahagian tadi saya kata. Satu yang dikawal oleh medulla oblongata di otak, satu lagi dikawal oleh saraf tunjang. Okey, so tindakan luar kawalan yang dikawal ataupun melibatkan medulla oblongata di otak, contohnya seperti apa? Bernafas ataupun respirasi. Yang kedua contoh seperti berdenyutan nadi, okay, ataupun degupan jantung. Okay, peristalsis iaitu proses membawa makanan turun ke bawah, peristalsis, okay, ataupun rembesan air liur. Alright, ini semua adalah contoh-contoh tindakan luar kawalan yang dikawal oleh medulla oblongata di otak. Okay, yang kedua tindakan luar kawalan yang dikawal oleh saraf tunjang ini kita panggil sebagai tindakan refleks. Okay, so tindakan refleks ini dia berlaku sebab apa? First sekali berlakunya tindakan refleks untuk melindungi tubuh badan kita daripada rangsangan yang berbahaya. Okay, so ini adalah tindakan refleks punya function utama. Contohnya seperti apa? Menarik tangan apabila terpegang benda panas. Okay, contoh yang kedua, bila kita terpijak paku yang tajam. Okay, contoh ketiga, kita mengerdipkan kita punya mata ketika habuk masuk. Alright, dan yang keempat, contoh yang kita bersin apabila adanya sesuatu seperti habuk yang masuk ke dalam hidung kita. So ini contoh-contoh tindakan refleks ataupun tindakan luar kawalan yang di mana impulsnya hanya sampai dekat saraf tunjang. Okey, so contoh kamu tengok pada rajah 1.5 muka surat 8. Okey, kat situ kita tengok apa yang berlaku ialah rangsangannya terpegang objek yang panas. Okay, so impuls dihantar oleh reseptor pergi ke sistem saraf pusat iaitu saraf tunjang. Okay, so impuls ini dia tidak akan pergi ke otak. Dia hanya sampai ataupun transit di saraf tunjang sahaja. Okay, masuk di saraf tunjang dia akan terus patah balik. Okay, dia akan menghasilkan impuls yang kedua dan akan terus pergi ke efektor iaitu organ yang akan menghasilkan gerak balas. Okay, so begitu pegang benda panas, okay, apakah gerak balas ni? Kita akan terus menarik tangan menjauhi benda panas tersebut. Okay, so bezanya kat sini adalah tindakan refleks tidak melibatkan otak. Okay, dia tidak perlu ditafsir oleh otak. Sebab apa? Tindakan refleks ini dia perlukan tindak balas ataupun gerak balas yang sangat cepat. Okay, sebab apa? Lagi lama kita nak menghasilkan gerak balas, lagi teruk dah kecederaan yang kita alami. Contohlah kalau kita terpegang benda panas, impuls itu kena pergi ke otak. Otak dia menaksir, so dia akan ambil masa juga. Okay, so tak kala otak sedang menaksir, apa yang berlaku pada tangan kita? Makin lama makin melecur, makin teruk dia punya kecederaan. So sebab itulah kenapa tindakan refleks tidak akan sesekali pergi ke otak. Dia hanya sampai dekat saraf tunjang dan dia akan terus patah balik pergi ke organ efektor untuk menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Okay, so itulah tindakan luar kawalan. Okay, yang melibatkan medulla oblongata dan juga yang melibatkan saraf tunjang, yang dipanggil sebagai tindakan refleks. Alright, so akhir sekali kita tengok kepada kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Okay, so apakah kepentingannya mempunyai sistem saraf manusia ini? So dengan adanya sistem saraf manusia ini, ianya dapat mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan kita supaya dapat menjalankan proses dalam badan. Seperti apa? Bernafas, okay, jantung berdegup, okay,
pergerakan badan. Okey, hari ini alhamdulillah kita boleh bergerak, kita boleh berlari, kita boleh bercakap, okey, kita boleh berdiri. Okey, sebab apa? Adanya sistem saraf ini yang akan memastikan otot-otot efektor ini bekerja. Okey. Tapi apa yang berlaku kalau sistem saraf kita ini tak berfungsi? Okey, ini yang kamu nampak orang yang lumpuh. Okey, orang yang stroke. Okey, contoh dengan orang yang stroke kan, bila berlakunya pendarahan pada otaknya. Okey, orang yang stroke, kalau kamu tengok apa yang berlaku jika dibandingkan dengan sebelum stroke, selepas stroke, okey, jika dia selamat dalam proses stroke itu, okey, kamu akan dapati badan dia tak flow cantik. Okey, dia tak smooth pergerakan macam kita sekarang. Okey, mungkin ada gegaran, bergetar, sengit, bengek dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab sistem sarafnya dah tak berfungsi dengan betul. Ataupun mungkin kemalangan jalan raya bila ada kecederaan di bahagian saraf tunjang. Okey, boleh menyebabkan orang itu lumpuh separuh badan. Okey, wheelchair bound. Right? Ataupun mungkin ada orang yang lebih severe, lebih teruk kemalangannya. Okey, di pangkal leher. Okey, bila di pangkal leher cedera, okey, mungkin kemalangan dalam kereta dia tak pakai seatbelt ke apa, bahagian leher dia cedera, dia boleh snap dia punya saraf tunjang. Okey, dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan dia nak bernafas pun tak boleh lagi. Sebab apa? Kawalan automatik dah tak ada. Okey, so betul kamu tengok orang yang cedera teruk di bahagian pangkal leher ini, sama ada dia mati atau kalau dia hidup pun dia terpaksa hidup dengan tiub dalam mulut. Sebab apa? Mesin itu yang akan bernafas bagi pihak dia. Okey, maksudnya otak dia tak boleh lagi nak mengawal pernafasannya seperti sebelum ini. Sebab apa? Connection dah slip, dah putus. Okey, itu yang kita panggil sebagai mati, otak mati ataupun brain death. Okey, so ada baiknya kita menjaga, okey, sistem saraf kita ini. Jangan sampai dah terlambat kita baru nak tergadah. Right? Sangat penting untuk kita berfikir. Okey, sekarang ni saya mentionkan sistem saraf manusia ni daripada segi fizikal, okey, pergerakan dan sebagainya. Tapi sistem saraf manusia juga penting dalam pemikiran, penaklukan, kita punya tingkah laku. Okey, kita apakah keputusan yang kita ambil setiap hari, semuanya dalam otak. Okey, itu juga melibatkan sistem saraf manusia. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Insya-Allah untuk kelas yang akan datang saya akan sambung kembali bab 1 ini dengan 1.2 yang ini rangsangan dan gerak balas dalam manusia, di mana kita akan membicarakan tentang setiap organ-organ deria ini dan bagaimana setiap organ deria ini berfungsi. Okey. So untuk kelas hari ini, okey, saya sertakan bersama ada latihan dalam Google Form tu. Okey, sila buat dan saya akan semak dan saya akan hantarlah pada kamu. Sila bagi email yang valid supaya saya dapat submit hasil kerja kamu tu, okey, dengan baiklah. Sebab kadang-kadang sebelum ni ada yang bagi email mungkin salah, so dia akan bound balik pada saya. Alright. So hari ni buat latihan, okey, buat ulang kaji. Kalau tak faham, jangan risau, saya yang ada. Boleh WhatsApp saya, okey, boleh call saya pun tak apa, nak tele pun tak apa, okey, pilihan kamu. Okey, ataupun kalau kamu nak usaha mencari bahan rujukan lain boleh di internet, tapi kalau tak faham boleh rujuk pada saya kembali. Alright. So kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, selamat maju jaya. Okey, semoga insya-Allah kita bertemu lagi lah dalam masa terdekat ini dengan harapan supaya COVID-19 ini dapat kita turunlah, okey, dengan baik. Alright. Dan saya mendoakan pada semuanya di rumah itu dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Okey, semoga semuanya menjagalah kesihatan masing-masing, baik diri sendiri maupun ahli keluarganya lain. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.